رب زدنا من نفع وفهم مستقيما وهداية يسعى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصر أنت الفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang. Dan didapatkan rakaat bagi makmum masbuk yang mendapat ia apabila pada rakaat. Dan didapat rakaat bagi makmum masbuk yang mendapat ia akan imam padahal rakaat dengan dua perhijaan. Pertama, dapat takbiratul ihram dengan sempurnanya. Kedua, dapat rakaat yang dikira dan dibilang bagi imam. Lagi dapat tetap serta imam sebelum akad imam daripada sekurang-kurang rakaat dengan yakin. Dan didapat rakaat bagi makmum masbuk. Dan didapat rakaat bagi makmum masbuk. Makmum yang masbuk. Di dalam bab jamaah, makmum ada dua kelakuan. Di dalam bab jamaah, makmum ada dua kelakuan. Satu jenis makmumnya ialah makmum muwafiq. Satu jenis pulanya ialah makmum yang masbuk. Maka makmum yang masbuk ialah makmum yang tak dapat nak baca Fatihah bersama dengan imam di dalam berdiri imam. Makmum yang masbuk itu ialah makmum apabila dia takbiratul ihram padahal imam sedang berdiri baca Fatihah, tetapi dia tak dapat nak baca Fatihah bersama dengan imam. Maka itu dikatakan makmum yang masbuk. Sekali lagi, ianya makmum yang masbuk, makmum yang tak dapat nak baca Fatihah di dalam qiyam, di dalam berdiri bersama dengan imam. Dengan maknanya apabila dia takbiratul ihram padahal imamnya sedang rakaat, itu pun maknanya dia tak sempat nak baca Fatihah. Artinya dia sudah takbiratul ihram padahal imam itu hampir-hampir nak rakaat. Sehingga dia tu tak sempat nak baca Fatihah juga. Artinya dia dapat takbir selepas pada dia takbiratul ihram, dia dapat baca juga Fatihah tapi belum sempurna surah Fatihah, imam dah rakaat. Imam mulai rakaat. Maka itu dikatakan makmum yang masbuk. Pendeknya makmum yang masbuk itu yang tak dapat langsung nak baca Fatihah atau dapat juga tapi tak sempat nak sempurna Fatihah, imam dah mulai rakaat. Itu dikatakan makmum yang masbuk.
Adapun makmum yang muwafiq pulanya ialah makmum yang dapat bacaan Fatihah, dapat menyelesaikan bacaan Fatihah sebelum pada imam turun rakaat. Jadi mulai daripada dia takbiratul ihram, sementara imam nak turun rakaat itu dia ada masa boleh menyelesaikan, masa cukup untuk nak menyelesaikan bacaan Fatihah. Dapat baca Fatihah daripada awal sampai akhir. Maka itu dikatakan makmum yang muwafiq. Jadi maknanya bezanya ialah makmum muwafiq, makmum yang masbuk. Yang muwafiq itu maknanya dia selepas pada dia takbiratul ihram, selepas pada makmum takbiratul ihram, sementara imam nak turun rakaat itu ada masa mencukupi untuk baca Fatihah. Maka itu dikatakan makmum yang muwafiq. Adapun makmum yang masbuk, kira katanya dia selepas pada dia takbiratul ihram, tidak ada masa untuk nak baca Fatihah, untuk nak mespenuhkan baca Fatihah. Dapat baca separuh masalan, imam dah turun rakaat. Artinya selepas pada takbiratul ihram, kebetulan imam mulai rakaat. Artinya dia takbiratul ihram, imam dah di dalam rakaat. Maka itu dikatakan makmum yang masbuk. Maka muwafiq dan masbuk, muwafiq dan masbuk ini dia berlaku pada tiap-tiap rakaat. Bukan katanya rakaat yang pertama saja. Boleh jadi berlaku pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat. Maka di sini sekiranya masalah kalau dia takbiratul ihram, selepas pada dia takbiratul ihram padahal imam itu dah rakaat. Artinya imam itu di dalam rakaat. Itu yang kita nak bicara sekarang ya. Katanya dan didapat rakaat bagi makmum masbuk. Makmum masbuk yang mendapat ia makmum yang masbuk akan imam pada hal rakaat. Ini pada ketika rakaat imam. Pada hal rakaat, yakni pada ketika rakaat imam. Maknanya seorang makmum selepas pada dia takbiratul ihram, sebut ra akbar takbiratul ihram, padahal imam itu sedang rakaat. Maka rakaat bagi makmum yang masbuk tadi itu dapat rakaat ke tak dapat rakaat, maka tengoklah kalau ada dua perkara ini maka dapat rakaat. Kalau tak dapat dua perkara ini maka kira kata rakaat itu tak dapat. Didapat rakaat dengan dua perhijaan, jadi dengan dua syarat, dengan dua perkara. Didapat rakaat bagi makmum yang masbuk itu dengan dua perkara, dua perhijaan. Dua perkara lah, dua syarat lah. Mana dia dua? Yang pertama dapat takbiratul ihram dengan sempurnanya. Dapat takbiratul ihram. Dapat oleh makmum akan takbiratul ihram dengan sempurnanya. Dengan sempurnanya, sempurna takbiratul ihram. Maknanya sempurna takbiratul ihram tu dapat sebutkan ra akbar. Satu. Kedua, dapat rakaat, dia dapat rakaat. Dapat rakaat, ni rakaat imam. Dapat rakaat imam. Rakaat yang dikirakan dan dibilang, yang dikira dan dibilang.
makna sama. Dikira, dibilang, kedua dapat rokok yang dikira, yang dibilang bagi imam. Lagi dapat tetap serta imam sebelum akad imam daripada sekurang-kurang rokok dengan yakin. Jadi yang keduanya, dia mesti kena dapat imam ketika imam di dalam rokok. Tapi rokok itu rokok yang dikira bagi imam, rokok yang dibilang bagi imam. Jangan rokok yang tidak dibilangi bagi imam. Itu lagi akan datang dia sebut. Jadi pendeknya, apabila dia takbiratul ihram, apabila makmum tu ketika dia takbiratul ihram, imam di dalam rokok, sudah rokok. Apabila dia sudah takbiratul ihram, dia pun turun rokok bersama dengan imam. Dia turun rokok bersama dengan imam. Dan apabila dia turun rokok bersama dengan imam, maka dia dapat tamakninah di dalam rokok itu belum pada imam angkat daripada rokok. Maka dapatlah rakaat itu baginya. Itu dikatakan dapat dengan dua pekerjaan. Maknanya dia sempat takbiratul ihram dan dia dapat turun rokok bersama dengan imam serta dapat tamakninah bersama dengan imam belum pada imam bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Sebab tu dia katanya kedua dapat rokok yang dikira, yang dikira dan dibilang bagi imam, lagi dapat tetap, yakni dapat tamakninah serta imam bersama dengan imam, dapat tetap dapat tamakninah di dalam rokok beserta dengan imam sebelum angkat imam, sebelum bangkit imam kepada i'tidal. Sebelum angkat imam daripada sekurang-kurang rokok. Sebelum pada imam angkat daripada sekurang-kurang rokok. Dapat tetap sebelum pada dapat tetap serta imam sebelum pada imam angkat san itu dengan yakin. Dengan yakin. Dengan yakin ni kalau mengikut Zarkashi, dia katanya maknanya kuat sengka, katanya dapat tamakninah bersama dengan imam. Mengikut kata Imam Zarkashi, dia katanya dengan yakin maksudnya kuat pada sengkaan bahasanya dia dapat tamakninah belum pada imam angkat daripada sekurang-kurang rokok. Kemudian sakat manakah sekurang-kurang rokok? Sekiranya sekurang-kurang rokok tu kalau kita tunduk tapak tangan kita sampai ke lutut. Kalau kita menyangkan tapak tangan kita masih sampai ke lutut. Maka itulah sekurang-kurang rokok. Jadi kalau cuba kita tunduk, apabila kita tunduk, sakat kalau tapak tangan kita tak sampai ke lutut, maka itu tak sampai sakatan rokok lagi. Itu dikirakan, katanya tangan tu tangan orang yang sederhana lah, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Sekiranya kalau dia tunduk serta
panjangkan tangan, hulurkan tangan, panjangkan tangan, maka tapak tangan dia tu sampai ke lutut. Maka itu adalah sekurang-kurang rokok. Jadi maknanya belum pada imam nak angkat kepalanya kepada i'tidal lepas daripada sakatan rokok, sekurang-kurang rokok, tetapi dia tu dapat tamakninah dalam rokok itu. Maka dah dapat lah rakaat. Biasanya imam tu dia rokok dengan secara sempurna, membetulkan tulang belakang. Rokok yang sempurna ialah rokok yang membetulkan tulang belakang, maknanya lebih rendah daripada sampai tapak tangan kepada lutut lah. Maknanya apabila makmum itu selepas pada dia takbiratul ihram ni, kita cakapnya paling kurangnya sekurang-kurang nak dapat rakaat itu, makmum yang masbuk dia dapat takbiratul ihram. Ketika dia selesai daripada takbiratul ihram tu, imam dah rakaat, maka dia pun terus rakaat. Apabila dia terus turun rakaat, maka dia dapat tamakninah. Dia dapat tamakninah selepas pada rakaat, mesti kena ada tamakninah. Dapat tamakninah itu belum pada imam angkat lepas daripada sakatan sekurang-kurang rakaat. Maka itu dapat rakaat. Walaupun dia dapat tamakninah, imam dah mulai angkat. Dah mulai angkat kepalanya daripada rakaat, tetapi tak lepas daripada sakatan rakaat. Maka itu memadai lagi. Itu paling kurang masa yang paling kurang untuk nak dapat rakaat. Apakah lagi kalau kita katanya selepas pada kita takbiratul ihram, imam mulai turun rakaat. Itu memanglah kita akbar, dia kita makmum Allahu akbar, imam Allahu akbar, turun rakaat. Maka itu lebih dapat tamakninah bersama dengan imam lagi lah. Ini masalah kitanya, kita datang tu, contohnya kita datang tu datang nak masuk saf atau nak masuk di belakang imam tu, tengok imam dah rakaat, kita terus takbiratul ihram. Ketika itu tak sunat kita baca usalli. Ketika tengok imam tu, sebenarnya kalau kita datang tu tidak datang awal rakaat, awal berdiri imam, sekiranya nampak katanya kalau kita sibuk dengan usalli, nak membawa kepada kita tak nak dapat baca Fatihah belum pada imam rakaat, maka tak sunat kita baca usalli. Terus kita takbiratul ihram. Selepas pada takbiratul ihram, tak sunat juga bagi makmum yang masbuk baca doa iftitah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak disunat. Selepas pada takbiratul ihram, maka kalau tengok imam tu dah rakaat, terus rakaat. Terus rakaat. Lepas tu nanti rasa. Nanti rasa kita dapat tamakninah belum pada imam angkat daripada sekurang rakaat ataunya tidak. Kalau rasanya yakin ataunya kuat sengka kata kita ni dapat tamakninah belum pada imam nak angkat daripada lepas daripada sekurang-kurang rakaat, maka rakaat itu dah dapat bagi kita. Kalau katanya yakin kebetulannya kita selepas pada turun rakaat belum pada nak tamakninah, imam dah angkat lepas daripada sakatan sekurang-kurang rakaat, maka itu rakaat itu tak dapat. Jadi maknanya dapat tak dapat tadi dengan yakin artinya kuat sengka. Sekaan yang kuat, walaupun tak sampai peringkat yakin sekalipun. Tetapi dia katanya dapat rakaat itu rakaat yang dikirai bagi imam, rakaat yang dibilangi bagi imam. Macam mana kalau rakaat yang tidak dikirai, tidak dibilangi? Maka dia katanya ada pun rakaat yang tiada dibilang bagi imam. Seperti rakaat imam yang berhadas.
Ini rupanya rokok yang tidak dibilangi. Rokok yang tak kira kata rokok. Seperti rokok imam yang berhadas. Imam sembahyang dengan tidak ambil wuduk masalah. Atau imam yang kena najis. Atau imam yang kena najis. Kena najis tu di pakaiannya atau di badannya. Atau juga imam di dalam rakaat yang lebih. Imam di dalam rakaat yang lebih sebab dia tu terlupa. Dia sembahyang zuhur 3 ke 4 mesti tambah satu lagi. Apabila dia tambah satu lagi maka pada waktu jadi 5. Maka rokok tidak dibilangi juga. Begitu juga rokok yang kedua bagi sembahyang sunat gerhana. Sebab sunat gerhana ini rokok yang pertama ialah rokok asal. Sembahyang gerhana kaifiat yang akmalnya satu-satu rakaat tu 2 kali berdiri, 2 kali rokok. 2 kali berdiri, 2 kali rokok. Maka rokok yang dikirai untuk nak dapat rakaat tu kalau sembahyang sunat gerhana kaifiat yang akmalnya ialah rokok yang pertama. Adapun rokok yang kedua maka tidak dikira untuk nak dapat rakaat. Maknanya kalau kita dapat pada rokok yang kedua bagi sembahyang sunat gerhana kaifiat yang sepenuh maka itu tak kira kata kita dapat rakaat. Dengan sebab kalau sembahyang sunat gerhana ambil kaifiat yang sempurna 2 kali rokok, 2 kali qiyam, 2 kali berdiri, 2 kali rokok pada satu rakaat. Rokok yang dikirai untuk nak dapat rakaat itu ialah rokok yang pertama. Itu kalau sembahyang sunat gerhana. Sama gerhana bulan atau gerhana matahari. Jadi maknanya rupanya misalannya kita dapat imam di dalam rokok dan kita dapat tamakninah belum pada imam bangkit daripada rokok kepada i'tidal. Tak kiralah rakaat yang keberapa pun tak kira. Sama. Contohnya kalau rakaat yang pertama sembahyang zuhur masalah. Tetapi imam itu dia tidak ambil wuduk. Kita pun tak tahu dia kata dia tu sembahyang tak ambil wuduk. Sembahyang dalam keadaan berhadas. Kita pun tak tahu kata dia tu sembahyang pakaian dia atau badan dia kena najis. Jadi ketika kita nak ikut dia, kita tak tahu lagi. Kita belum tahu lagi kata dia tu berhadas, kata dia tu kena najis. Maka contohnya kalau rakaat yang pertama. Imam di dalam rokok rakaat yang pertama. Ketika dia ada di dalam rokok rakaat yang pertama, kita baru datang. Kita pun takbiratul ihram. Selepas pada takbiratul ihram, kita turun rokok. Selepas pada kita turun rokok, kita dapat tamakninah. Sebelum pada imam, lepas daripada sakatan sekurang-kurang rokok. Maka pada zahirnya kita dapat rakaat yang pertama bersama dengan imam, kita dah dapat. Tetapi apabila sembahyang ikut imam, apabila tasyahud akhir, selepas pada tasyahud akhir, imam beri salam. Apabila imam beri salam, imam baru teringat. Kata dia ni, solat tidak ambil wuduk. Maka kita tak boleh nak beri salam. Sebab sembahyang kita tak cukup lagi. Sebab apa? Sebab rakaat yang pertama tadi tu, yang kita tak baca Fatihah tadi tu,
Sebab selepas pada kita takbiratul ihram, kita terus turun rokok, kita tak baca Fatihah. Tetapi Fatihah kita tidak ditanggung oleh imam. Dengan sebab imam itu adalah seorang yang berhadas. Maka apabila imam beri salam, kita mesti kena tambah 1 rakaat lagi. Begitulah. Sebab dia sebab apa? Sebab di syarat katanya rokok itu rokok yang dibilangi bagi imam, rokok yang dikirai bagi imam, sebab makmum yang masbuk dia kena tinggalkan bacaan Fatihah. Dia tak wajib di atas makmum yang masbuk bacaan Fatihah, dan Fatihah yang dia tak baca tadi itu ditanggung oleh imam. Tapi imam yang hendak menanggungkan Fatihah itu ialah imam yang sah sembahyangnya, yang tidak di dalam yang sembahyang dia tu sah. Dengan maknanya kalau imam berhadas, pada maknanya dia tidak sah. Walaupun ketika itu dia tak sedar, selepas pada sembahyang dia baru sedar. Tapi pada zahirnya sembahyang dia tidak sah, maka dia tak boleh nak menanggung. Maka jadi katanya rakaat kita yang pertama tadi itu kosong daripada bacaan Fatihah. Sebab kita dah tak baca, imam tak boleh nak menanggung. Jadi kita tak cukup 1 rakaat lagi. Apabila imam beri salam, maka kita kena tambah 1 rakaat lagi. Lepas tu jemaah kita mengikut imam tu tidak ada masalah, sebab kita tak tahu kata dia berhadas. Tahu-tahu selepas pada dia beri salam, dia baru cerita, dia baru ingat. Habis itu kalau kita dapat mengikut imam yang berhadas, belum pada tu kita tak tahu, imam pun tak ingat kata dia berhadas, dia tak ambil wuduk. Kalau rakaat yang terakhir bagi sembahyang zuhur masalan, rakaat yang keempat, kita takbiratul ihram, imam di dalam rakaat yang keempat. Apabila selepas kita takbiratul ihram, kita turun rakaat dan dapat tamak ninah dalam rakaat imam itu. Maka teruslah ikut imam. Selepas pada imam beri salam, dia teringat katanya dia sembahyang dengan tidak ada wuduk. Dia beritahu kepada kita. Maka kita kena sembahyang 4 rakaat selepas pada tu. Bukan 3 lah. Kalau biasanya kita selepas pada imam beri salam tu, kita kena tambah 3 lagi kan. Tetapi rupa sani itu Fatihah tidak ditanggungi oleh imam, maka selepas ada imam beri salam, kita kena sembahyang 4 rakaat lagi. Rakaat itu yang kita dapat tamak ninah apa dengan imam tadi itu tak dikirai, sebab imam itu imam yang berhadas, tak layak untuk nak menanggung bacaan Fatihah imam. Itulah. Dan juga satu perkara lagi yang makmum yang masbuk mesti kena hati-hati, bahwasanya dia ketika dia takbiratul ihram, tengok imam tu sedang rakaat, dia mulai takbiratul ihram. Saat itu kita maklum bahwasanya syarat takbiratul ihram itu, syarat bagi salah satu daripada syarat nak sah takbiratul ihram itu ialah takbir di dalam berdiri. Kalau orang yang sembahyang di dalam berdiri, maka syarat bagi nak sah takbiratul ihram itu ialah berlaku di dalam masa berdiri. Sebab tu tidak memadai takbiratul ihram, dia mengucap takbiratul ihram sambilan turun rakaat. Dia betul begini, kemudian dia Allahu Akbar, maka itu tidak memadai. Sebabnya takbiratul ihram syarat berlaku di dalam berdiri bagi orang yang sembahyang berdiri. Tetapi kalau dia takbiratul ihram, jadi maknanya nak dalam berdiri, artinya tunduk sedikit-sedikit tu tak apalah, tak sampai sakatan
tengah-tengah di antara rokok dengan berdiri tu, kalau tunduk sedikit tu, sehingganya sekiranya nama tu nama berdiri lagi, panggilan kata berdiri lagi, itu tidak mengapa dah. Jangan buat katanya takbiratul ihram sambil-sambilan turun rokok. Jadi maknanya tidak memadai, sebab takbiratul ihram syaratnya kena berlaku di dalam berdiri kalau orang itu sembahyang berdiri. Kalau orang sembahyang duduk, maka takbir dalam duduk. Seterusnya, maka jika berhadas imam di dalam i'tidal, nascaya mendapat ia akan rakaat. Bahkan apabila berhadas imam kemudian daripada tetap rokok. Tetap rokok makmum serta imam. Yang tetap rokok tu maknanya dapat tamakninah. Nascaya mendapat makmum akan rakaat juga. Tengok. Dia katanya, maka jika berhadas imam, di dalam i'tidal imam, maknanya kita makmum yang masbuk, tak dapat langsung nak baca Fatihah. Artinya dapat juga separuh Fatihah, tak dapat nak sebenar. Jadi maknanya makmum yang masbuk kalau tak dapat langsung nak baca Fatihah, maka sebuah surah Fatihah tu ditanggungkan oleh imam. Kalau dia dapat separuh, maka imam tu rokok, maka separuh lagi yang dia tak dapat nak baca itu ditanggungkan oleh imam. Jadi imam menanggung kalau tak dapat baca Fatihah semua surah Fatihah, maka semua surah Fatihah ditanggung, bacaan itu ditanggungkan oleh imam. Kalau dia dapat separuh, maka separuh lagi ditanggungkan oleh imam. Maka apabila dia takbiratul ihram, imam turun rokok. Dia pun turun rokok, dapat tamakninah bersama dengan imam. Ketika itu imam belum batal wuduk lagi. Ketika itu imam belum batal wuduk lagi. Tetapi apabila imam bangun i'tidal, tiba-tibanya imam itu batal wuduk. Tiba-tibanya imam itu batal wuduk. Apa nak kata kitanya? Maka hukumnya nascaya mendapat ia akan rakaat. Rakaat itu dah dapat bagi kita. Rakaat itu dah dapat bagi kita. Kenapa boleh kata dapat? Sebab dia kita kira katanya ketika imam di dalam rokok. Ketika imam di dalam rokok, dia belum berhadas lagi. Maknanya sembahyang dia tu sah. Ketika imam di dalam rokok, dia belum berhadas lagi. Maka dia belum berhadas, maknanya sembahyang dia sah. Apabila sembahyang dia sah, dia layak untuk nak menanggungkan Fatihah kita. Dia di dalam keadaan layak untuk nak menanggungkan akan bacaan Fatihah kita. Maka apabila kita rokok bersama dengan dia, serta kita dapat tamakninah di dalam rokok bersama dengan dia, maka jadilah. Maknanya dia dah tanggung dah tu Fatihah kita, walaupun selepas pada tu dia nak batal wuduk ke, nak berhenti sembahyang ke, itu rakaat dah dapat dari kita. Bahkan apabila berhadas imam, kemudian daripada tetap rokok makmum serta imam, nascaya dapat makmum akan rakaat juga. Dia kira paling kurangnya begitu. Jadi makmum yang masbuk, makmum yang tak sempat nak baca Fatihah,
atau tak dapat nak sempurnakan bacaan Fatihah, tetapi dia dapat rokok dan tamak ninah dalam rokok belum pada imam bangkit daripada sekurang-kurang rokok. Maka sekiranya apabila dia dapat tamak ninah di dalam rokok imam, selepas pada dia dapat tamak ninah tu, imam nak batal tak batal, rakaat itu dah dapat. Janjinya dia dapat tamak ninah di dalam rokok bersama dengan imam. Sekiranya dia katanya, sekiranya kalau kita turun rokok, imam dah rokok, kita takbiratul ihram, kita turun rokok, dapat tamak ninah bersama dengan imam. Selepas pada kita dapat tamak ninah, imam batal wuduk, imam berhadas. Dah dapat rakaat kitanya sebab kita rokok. Sebab kita dah rokok, Fatihah kita dah ditanggungkan oleh imam. Sebab belum pada kita nak tamak ninah tu, dia sah lagi sembahyang dia sebab dia belum batal wuduk lagi. Jadi maknanya apabila kita dapat tamak ninah dalam rokok, maknanya Fatihah kita ditanggung oleh bacaan kita, bacaan Fatihah kita ditanggungkan oleh imam. Dan lagi pulanya ketika itu imam dalam keadaan layak untuk nak tanggungkan bacaan Fatihah kita sebab sembahyang dia belum batal lagi. Selepas pada kita tamak ninah, imam batal wuduk. Tak apalah. Sebab jadi maknanya rakaat itu dah dapat. Kenapa boleh kata dapat? Sebab Fatihah pada hukum ni kita dah baca. Walaupun pada sebenarnya kita tak baca, tetapi imam dah menanggung. Jadi maknanya Fatihah pada maknanya kita dah baca. Rokok kita dah rokok sebab kita dapat tamak ninah bersama dengan imam. Lepas tu kalau imam batal, maknanya kita i'tidal cara kita lah. Kita i'tidal sepada i'tidal, kita teruskanlah rokok, sujud apa dia. Maka sebab itulah dikatakan rakaat itu dah dapat bagi kita. Dia masalahnya kita bicara di sini dapat rakaat ke tak dapat rakaat, masalah yang besarnya sebab makmum yang masbuk mereka dia ni tak baca Fatihah. Masalah yang besar yang hendak kira katanya makmum yang masbuk yang tak baca Fatihah itu dapat rakaat ke tidak dapat rakaat. Itu pasal yang kita nak bicara sebenarnya. Masalahnya yang sebenarnya di situ. Sebab apabila imam kita takbiratul ihram, dapat baca Fatihah boleh separuh masalah. Imam rokok, kita tinggal Fatihah kita, kita rokok bersama dengan imam. Lepas tu yang tinggal lagi ditanggungkan oleh imam. Kalau kita dah selepas pada takbiratul ihram, imam mulai rokok, kita pun tak payah baca doa itu, tak payah baca Fatihah, rokok bersama dengan imam. Fatihah kita ditanggungkan oleh imam. Apabila Fatihah itu ditanggungkan oleh imam, pada maknanya kita dah baca Fatihah. Seperti makan nasi di kedai tu, walaupun kita tak bayar tapi tak berdosa sebab ada orang lain tolong bayar. Soalnya begitu. Tak berdosa lah, tak jadi haram lah, kita tak jadi zalim lah kita tu makan nasi di kedai tu. Walaupun kita tak bayar, tetapi ada orang lain tolong bayar. Bayar ke semua ke, bayar separuh ke, tak kira lah. Tak haram lah kita makan nasi di kedai. Orang jual pun tak marah dah pada kita. Soalnya begitu. Jadi masalah yang kita nak bicaranya, masalah makmum yang masbuk, mereka tak payah baca Fatihah. Mereka tak payah baca Fatihah. Tetapi tak payah baca Fatihah, padahalnya Fatihah ialah satu rukun bagi satu-satu rakaat. Maka kalau dia tak baca tak mengapa sebab imam tolong tanggung. Tolong tanggung akan bacaan Fatihah dia. Maka imam yang hendak menanggungkan bacaan Fatihah makmum yang masbuk tu imam yang macam mana imam? Imam yang sah sembahyangnya. Dengan mana imam tu tidak berhadas, imam tidak ada najis pada badannya dan pada pakaiannya. Mana imam dalam keadaan layak untuk nak menanggung. Menanggung tu bila? Apabila kita tak baca, imam terus menanggung. Bukan katanya tak makan, tapi dia tak sama dengan makan nasi di kedai lah. Makan nasi di kedai tu nanti bayar lepas pada sudah makan.
Ini bukan katanya selepas pada beri salam barulah iman tanggung. Bukan begitu. Mana kalau kita tak baca, jadi masuk dalam tanggungan iman terus. Jadi maknanya apabila kita dapat tamakninah di dalam rokok bersama dengan imam, maknanya Fatihah tadi dah ditanggung oleh imam sebab ketika itu imam belum berhadas, belum kena najis. Maka selepas pada kita bertamakninah dalam rokok bersama dengan imam, maknanya Fatihah kita dah ditanggungkan oleh imam, pada maknanya Fatihah kita dah dibaca. Jadi maknanya Fatihah kita dah baca, rokok kita dah rokok, selepas pada tu imam berhadas, kita pun i'tidal cara kita. Sebab itulah rakaat itu dapat bagi kita. Tapi jamaah kita bersama imam habis kat dia berhadas tu lah. Tapi ni dia kira cakap pasal rakaat dapat ke tidak? Dapat lah. Sebabnya Fatihah walaupun tak baca tetapi imam menanggung. Imam menanggung sebab belum pada kita nak tamakninah tu imam masih sah lagi sembahyang dia. Tetapi kalau tanya jamaah dah putus ke tidak? Memanglah jamaah dah putus lah. Jadi mana kita dapat berjemaah dengan imam sebentar sajalah. Sekadar rokok tamakninah dalam rokok tak berapa lama imam berhadas. Sakat imam berhadas, sakat itulah kita dapat berjemaah dengan imam. Tetapi di sini kita bercakap tentang rakaat itu dapat ke tidak? Jawabnya dapat. Janjinya kita dapat tamakninah bersama imam di dalam rokok, maka dah dapat rakaat itu. Walaupun lepas pada tu kalau imam tak batal, kita terus bersama dengan dia. Kalau imam batal dalam i'tidal, dalam rokok sendiri tapi kita dah dapat tamakninah, artinya batal ketika dia turun sujud yang pertama, maka rakaat itu dah dapat. Begitulah. Tetapi jamaah itu dah putus sebab dia berhadas. Begitulah. Maka jika tiada tetap makmum pada rokok sebelum imam angkat daripada rokok. Angkat daripada rokok, angkat daripada sekurang-kurang rokok. Kita tafsir gitu. Sebelum imam angkat daripada rokok, daripada sekurang-kurang rokok. Maka jikalau tiada tetap makmum pada rokok sebelum imam angkat daripada rokok, angkat daripada sekurang-kurang rokok. Faham daripada tadi dia katanya maka jikalau tiada tetap makmum pada rokok makmum. Maka jikalau tiada tetap, yakni tamakninah pada rokok, tak sempat nak tetap, tak sempat nak dapatkan tamakninah sebelum daripada imam angkat daripada rokok, angkat daripada sekurang-kurang rokok. Maknanya kita datang ketika kita datang itu imam sedang rokok. Tak kira lah rokok rakaat mana-mana pun, tetapi imam sedang rokok. Kita pun mulai takbiratul ihram. Apabila kita mulai takbiratul ihram, selepas pada kita takbiratul ihram, kita terus turun rokok. Apabila kita turun rokok, tak sempat nak dapatkan tamakninah, imam dah bangkit lepas daripada sakatan sekurang-kurang rokok. Itunya. Jadi apabila kita mulai turun rokok saja, imam dah bangkit dah. Dah bangkit lepas daripada sakatan sekurang-kurang rokok. Sakatan sekurang-kurang rokok tu maknanya tapak tangan sampai ke lutut. Kalau katanya kita dah bangkit, kalau katanya dia bangkit, sekiranya kalau Allah akan tapak tangan tu dah tak sampai ke lutut, maka itu maknanya lepas daripada sekurang-kurang rokok.
atau syak makmum pada mendapat tamakninah. Atau syak makmum pada mendapat tamakninah. Dia syak dapat tamakninah bersama dengan imam ke tidak dapat. Maka hukumnya tiada mendapat ia akan rakaat. Maka hukumnya rakaat itu tak dapat. Rakaat itu tidak dapat bagi dia. Sebabnya dia tak dapat nak tamakninah di dalam rakaat bersama dengan rakaat imam. Sebab dia kita katanya apabila dia mulai nak turun rakaat, imam bangkit. Tidak. Bangkit lepas daripada sakatan sekurang-kurang rakaat. Artinya dia dah turun rakaat tetapi belum nak jadi rakaat lagi. Belum nak jadi rakaat, belum pada tapak tangan nak sampai ke lutut lagi, imam dah bangkit. Artinya dia dapat turun rakaat, dah sampai sakatan rakaat tapi tak sempat nak dapatkan tamakninah bersama dengan imam. Artinya dia syak dapat tamakninah ke tak dapat. Maka kira katanya rakaat itu tak dapat bagi dia. Maka wajib atasnya mendatangkan kemudian daripada salam imamnya dengan rakaat yang dia katanya tak dapat tadi. Kalau imam rakaat yang pertama, dia pun rakaat yang pertama selepas pada imam beri salam mesti dia kena tambah satu rakaat lagi. Begitulah. Tetapi masalah syak dapat tamakninah ke tidak dapat tamakninah. Masalah syak dapat tamakninah ke tak dapat tamakninah dalam rakaat bersama dengan imam, maka selepas pada imam beri salam, maka wajib di atas dia tambahkan rakaat satu lagi. Sebab rakaat yang tadi itu dia syak, rakaat yang tadi itu dia syak dapat tamakninah ke tak dapat. Jadi makna dia syak dapat rakaat ke tak dapat rakaat. Maka kalau syaknya, kita ingat kaedahnya apabila syak mesti kita ambil yang yakin. Mesti kena ambil yang yakin. Apabila berlaku syak, berlaku ragu kan, maka mesti kena ambil yang yakin. Syak ditolak, diambil yang yakin. Kalau begitu dapat tak dapat, asalnya tak dapat. Dapat tamakninah ke tak dapat, dia syak. Maka kita kena ambil yang yakin. Mana kita kena beramal dengan yang yakin, mana asalnya tak dapat. Dengan apabila ambil tak dapat tamakninah, maknanya rakaat tak dapat. Apabila rakaat tak dapat, imam beri salam, kita kena ganti lain. Kena buat satu rakaat lagi lah. Sebab tu dia katanya atas syak makmum pada mendapat tamakninah, maka syak pada mendapat tamakninah. Mana dapat tamakninah ke tak dapat? Kalau dapat tamakninah, dapat rakaat. Kalau tak dapat tamakninah, tak dapat rakaat. Maka kaedahnya apabila syak dapat ke tidak dapat, mesti kita kena ambil yang yakin. Apa dia yang yakin? Ialah tak dapat. Jadi kita kena ambil, kita kena pegang dengan hukum katanya tak dapat. Tak dapat tamakninah, tak dapatlah rakaat. Maka tiada mendapat ia akan rakaat. Sebab tu dia katanya maka tiada mendapat ia akan rakaat. Dengan sebab kenapa? Sebab apabila syak pada dapat tamakninah ke tak dapat, apabila syak ni kita mesti kena ambil yang yakin. Kita kena ambil yang yakin. Maka apa yang yakin? Tak dapat tu yang yakin sebab asalnya tak ada. Apabila kita ambil katanya, pegang dengan kata tak dapat tamakninah, maka rakaat tak dapat. Maka apabila rakaat tak dapat, maka wajib atasnya mendatangkan pada salam imamnya dengan rakaat. Rakaat lagi, kena tambah lagi rakaat dia. Rakaat mana? Rakaat yang dia syak tu kena buat selepas pada imam beri salam. Dan sujud sahwi.
Dan sujud sahwi oleh yang syak itu akhir sembahyang. Orang yang syak dapat tamak ninah ke tak dapat tadi tu, sunat bagi dianya sujud sahwi selepas pada selepas pada selawat belum pada nak beri salam pada akhir sembahyang. Ini masalah orang yang syak tadi. Kalau yakin kata tak dapat, itu tak payah, tak disunatkan sujud sahwi. Jadi maknanya rupanya begini. Kalau kita yakin kata kita tak dapat tamak ninah bersama dengan imam di dalam rakaatnya, maka kita yakin kata rakaat tak dapat. Kita yakin kata rakaat tak dapat apabila imam beri salam, kita yakin katanya kita kena bangun tambah satu rakaat lagi. Tetapi masalah orang yang syak tadi, apabila dia turun rakaat, imam bangkit kepada i'tidal, maka datang berpapah, datang syak katanya dapat tamak ninah ke tak dapat. Dapat tamak ninah ke tak dapat. Maka apabila syak begitu, maka kena ambil, kena buat mengikut seperti kita syak pada bilangan rakaat lah, 3 ke 4, 3 ke 4. Kalau sembahyang zuhur kita kena ambil yang yakin ialah 3. 4 itulah yang syak ditinggalkan. Ambil yang yakin ialah ambil 3. Begitu. maka hukumnya tak dapat rakaat sebab dia syak. Apabila syak ambil hukum tidak dapat, maka hukumnya tak dapat rakaat. Sebab rakaat ini dapat tak dapat kira katanya tamak ninah dapat tak dapat. Kalau tamak ninah tak dapat, lazimnya rakaat tak dapat. Tapi masalahnya bukan dia yakin, sebab masalah kita masalah dia syak. Maka selepas pada imam beri salam, dia kena tambah satu rakaat lagi. Sebab kira kata rakaat itu, rakaat yang tadi tak dapat. Tetapi dengan sebab dia tambah satu rakaat lagi itu, tambah dalam keadaan syak, maka sebab itulah dia kena sujud sahwi. Dan sunat dan sujud sahwi ini, sunat sujud sahwi oleh yang syak pada akhir sembahyang. Kenapa? Kerana bahwasanya ia yang syak tu, kerana bahwasa ia yang syak kemudian daripada salam imam. Dia berlaku syak tu kemudian daripada salam imam pada bilangan rakaat. Jadi berlaku syak dia tu syak pada bilangan rakaat. Dah cukup ke? Dah cukup ke belum? Tapi berlaku syak itu selepas pada imam beri salam. Maknanya selepas pada imam beri salam, maknanya ketika itu dia sembahyang seorang diri. Maka tiada menanggung imam daripada makmum itu. Maka imam dah tak boleh menanggung akan makmum itu. Kenapa? Begini. Jadi kita tengok masalah ni dulu. Kita syak pada bilangan. Contohnya kita sembahyang zuhur, ini tak kira makmum masbuk tak masbuk lah. Ini kita tak kira lah. Nak bagi nampak masalah dulu, kita tak kira makmum masbuk, tak kira makmum yang muafiq. Apabila imam beri salam, kita maklum bahwasanya apabila imam beri salam, kita dengan dia dah putus. Kita dah tak jadi makmum. Selepas pada imam beri salam, kita datang syak. Kita datang syak bahwasanya dah cukup rakaat kita ke tak cukup lagi. Kalau sembahyang zuhur dah cukup 4 ke? Kalau cukup 4, nak beri salam bersama dengan imam. Kalau tak cukup, maknanya kena tambah lagi. Jadi, maka apabila datang syak, apabila imam beri salam, kita datang syak. Aku ni mengikut imam pada rakaat pertama imam ke pada rakaat yang kedua imam? Maknanya kalau mengikut pada rakaat pertama bagi imam, tak payah tambah lagi. Imam beri salam, kita beri salam. Tanya mengikut imam pada rakaat yang kedua bagi imam. Kalau begitu maknanya kena tambah satu rakaat lagi. Maka syaknya begitu.
Apabila syaknya begitu, maka tak boleh dia nak beri salam. Tak boleh nak beri salam, mesti kena tambah satu rakaat lagi. Tetapi dia tambah satu rakaat lagi itu tambah dalam keadaan syak. Dia tambah dalam keadaan syak. Kalau tanya, yakin ke katanya kau tak cukup rakaat? Tak yakin juga. Tak yakin tu syak lah. Maka dia buat tambahkan rakaat lagi, jadi maknanya dia tak boleh nak beri salam. Tak boleh nak beri salam, mesti kena tambah satu rakaat lagi. Maka ketika dia tambah satu rakaat lagi, tambah dalam keadaan syak. Tambah dalam keadaan syak. Walaupun tambah dalam keadaan syak itu, mesti juga dia kena buat. Maka berlaku syak bagi dia, berlaku syak di dia ketika itu dah sembahyang seorang diri. Maka tak ditanggungkan oleh imam. Dengan maknanya, kalau kita makmum, kalau kita makmum, kita berlaku syak. Ketika kita berlaku syak itu, kita sedang jadi makmum. Maka syak itu tak dikirai. Kesalahan syak, apa dia? Kecacatan syak itu tidak dikirai sebab imam dah menanggung. Maka kita tak payah sujud sahwi. Seperti apabila kita bangkit daripada bangkit dalam berdiri rakaat yang ketiga, kita datang syak, aku ni baca tahiyat ke tidak? Duduk memang dah duduk. Baca tahiyat ke tidak? Artinya baca selawat Nabi ke tidak? Tahiyat awal. Padahal bacaan selawat Nabi itu adalah sunat ab'ad. Tapi kita syak, baca tak baca, maka tak payah kita sujud sahwi. Sebab kalau kita terlupa, imam menanggung. Sebab ketika itu kita masih jadi makmum. Maka di sini jadi maknanya apabila jadi kita pada satu rakaat itu kita syak dapat tamak ninah ke tak dapat tamak ninah, maka kena ambil hukumnya tak dapat tamak ninah. Maka hukumnya tak dapat rakaat. Apabila imam beri salam, kita mesti kena tambah satu rakaat lagi. Apabila kita tambah satu rakaat lagi, tambah di dalam keadaan syak. Tetapi imam dah beri salam, kita datang syak, maka syak tidak ada imam yang menanggung. Maka apabila tidak ada imam yang menanggung, maka kita lah kena sujud sahwi. Tetapi kalau mana-mana cacatan yang berlaku dalam sembahyang, padahal kita masih jadi makmum orang, maka imam lah yang menanggung. Kalau kita tak baca, kalau kita duduk tayat awal masalah, duduklah, imam duduk, kita duduk. Imam baca at-tahiyat, kita tak baca. Kita kena sujud sahwi tak? Tak kena sujud, tak disunatkan sujud sebab tak baca tetapi imam menanggung. Begitu. Tetapi dia katanya maka tiada menanggung imam sebab kita datang syak selepas pada imam beri salam. Tidak ada imam yang menanggung akan syak kita. Begitu. Dia ingat katanya apa-apa cacatan yang jadi sunat sujud sahwi, kalau kita jadi makmum tak payah sujud sebab imam menanggung. Dia itu masalah sujud sahwi lah, kita kena tengok dalam masalah dia. Begitulah. Jadi masalahnya yang terakhir, kalau kita syak pada dapat tamak ninah, kalau tak dapat, kita ambil yang asalnya ialah tak dapat. Hukumnya tak dapat tamak ninah, maka hukumnya tak dapat rakaat. Apabila tak dapat rakaat, selepas pada imam beri salam, kita kena tambah satu rakaat lagi. Kita kena buat rakaat satu lagi. Selepas pada tu, belum pada nak salam, belum pada kita nak beri salam, disunatkan kita sujud sahwi. Sebab kita tambah satu rakaat lagi dalam keadaan syak, ketika itu kita tak jadi makmum bagi siapa-siapa. Maka apabila begitu, maka kita kena sujud sahwi. Sunatlah. Kalau tak sujud pun tak mengapa. Sebab sujud sahwi mana-mana pun sunat. Habis di situ. Kemudian katanya, dan jikalau picit waktu, yakni hampir habis waktu sembahyang, tiba-tiba dapat kita akan seorang yang sembahyang hal keadaannya rakaat, maka jika kita mengikut dia, nescaya dapat serakaat di dalam waktu. Kita akhir di situ. Dan jikalau picit waktu, yakni hampir habis waktu. Wallahu a'lam, alhamdulillahirabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا